Wan takkan tunjuk muka Wan? Tunjuk gambar je. Tak. Okay. Wan, Fuad, kalau ada apa benda yang Wan ataupun Fuad tak nak jawab ke ataupun ada rasa macam benda tu tak boleh jawab, bagi tahu je ataupun tak nak jawab. Okey je. Okey. Dia bersama jugalah. Saya akan tanya. So, ini okey. Okey, 1 minit lagi . Macam mana saya pun tak dapat nak share link. Okey. Sangat tu. Apa dia? Banyak sangat link tu. Banyak sangat link. Allahu Akbar. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada para panelis saya pada hari ini, yang tetamu kehormat saya, bos saya di Masjid UK Perdana, dan juga Majlis Gabungan Persatuan Penduduk UK Perdana, Tuan Ngasri bin Haji Jaafar, dan juga sahabat saya Encik Zudin, Ketua Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam PADK Ampang, juga yang berbahagia Puan Zuraini Zulkifli, Ketua Unit Rawatan, Perubatan dan Pemilihan ADK Ampang. Apa khabar Puan Ju? Khabar baik, alhamdulillah. Tuan Ngasri tadi okey? Puan Zu je apa khabar? Kita buat santai je. Din okey Din? Okey, kita seterusnya yang kita raikan kepada kita brother Fuad, Abang Fuad kita. Apa khabar Fuad? Baik. Alhamdulillah. Brother Fuad Muhammad Noor beliau merupakan PRS, Pembimbing Rakan Sebaya di ADK Ampang. Dan yang teristimewa adik Wan, adik Wan Tarmizi. Apa khabar Wan? Waalaikumsalam. Apa khabar baik? Okey, alhamdulillah. Ini kita buat secara santai je semua tak payah dia tak terlalu formal, macam kalau Wan rasa nak menambah garam sikit ke rempah ke, masuk je cakap. Wan rasa betul tak betul, nak tambah boleh. Kita boleh, kalau Tuan Ngasri pun nak bertanya boleh. Kita tak ada macam seorang cakap setengah jam, dia cakap setengah jam, dekat ujung ada Q&A. Dari semasa ke semasa insya-Allah saya akan ambil soalan daripada pendengar dan kita akan lontarkan di sinilah untuk kita jawab bersama. Baiklah. Okey, untuk yang menonton di sana saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menonton. Sedikit pasal Boon Talk Show ni, kalau untuk yang tak tahu, nama saya Syarul Nizam Masyari selaku host dan juga moderator pada hari ini. Saya merupakan AJK, Masjid UK Perdana, AJK juga Persatuan Penduduk, saya duduk di SRUK, Persatuan Penduduk semualah dengan surau. Dan saya buatnya atas kapasiti individu. Boon tu sebenarnya nama nickname saya di sekolah, nama glamour lah kira. Nak commercializekan, so Boon Talk Show ni lebih kepada kita nak buat benda-benda yang bermanfaat, bermanfaat ataupun sebut inspirasi yang kita boleh contribute, menyumbang untuk menjadikan dunia kita lebih baik dari apa yang kita ada sekarang. Sebab saya rasa tiap-tiap individu perlu mainkan peranan masing-masing, terutama ketika kita dilanda wabak COVID-19. Okey, itu je sedikit sebanyak. Kalau tak cakap nanti orang tak tahu. Orang banyak bertanya, apa Boon tu? Ini macam talk show apa ni kan? Tapi apa benda yang bermanfaat, jadi kalau ada benda nak saya nak sharekan, macam sebelum ni saya ada sharekan pasal World Interface, semua dari pelbagai agama dia boleh sharekan fahaman dia dan macam mana dia menyumbang kepada masyarakat. Sebelum tu ada pasal vaksin, sebelum tu ada pasal voluntary, macam mana dia tolong orang melalui seni dan juga ditolong orang yang refugee untuk mengajar. So saya timbulkan benda-benda yang mungkin TV ataupun media masa takkan ambil.
Dan saya pun saya buat ni mungkin dulu kebetulan memang saya kenal Din pasal macam mana entah saya bawa Din pergi mencadat sotong dengan kawan saya. Masa kita menang kejuaraan terbaik. Semalam kat sana memang satu bas kita charter. So daripada situ kita sentiasa berhubung. Dan kebetulan sebenarnya orang rumah saya, isteri saya mengajar di UIA, ada kebetulan dia memang in charge budak. Budak tu kena tangkap, budak baik. Dan kena dadah dan ada kemungkinan pelajar tu akan dibuang. Bila dibuang, memang itu adalah undang-undang UIA. Jadi kita tak tahu apa nasib pada pelajar tu. Jadi apa nasib dengan pinjaman PTPTN dia, apa nasib pada masa depan dia boleh masuk tempat lain tak, pekerjaan. So benda tu yang akan insyaAllah saya nak minta Abang Din kita dan Puan Ju mungkin sikit sebanyak boleh tolong untuk bagi sedikit pencerahan kepada orang yang menuntut di luar sana. Okey, sebelum kita mulakan secara rasmi, saya dah cakap 5 minit, saya rasa tak adil kalau saya tak bagi kepada bos saya, bosku, Tuan Ngasri selaku Nazir Masjid UK Perdana yang saya difahamkan hingga Exco JKPD untuk Intidadah bahagian Ampang. Dipersilakan Tuan Ngasri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada moderator kita saudara ataupun Tuan Haji Syahrul ataupun nickname dia Bun. Ingat orang Cina kan, tapi ialah muka Cina. Memang itulah, saya rasa memang lebih layak lagi tu macam Cina. Jadi first of all sebelum saya rasa mari kita doa sikit untuk program ni, boleh? Boleh kita doakan supaya program yang kita jalankan pada petang yang berbahagia ini, hari ini hari Sabtu cuti umum dan kita mohon pada Allah Taala agar program yang sekarang ini berlangsung dapat diberi kelancaran dan diberi rahmat dan dilindungan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taghdina min jami'il hajat wa tudhhiru min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tubaluna bi athal ghair jamil khairat fil hayati wa ba'da mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam majlis ini kami menyusun kata-kata indah ya Allah dengan gaya dan nada yang penuh hikmah, mengajak hamba-hambamu mengamalkan segala kebaikan dan menjauhi dari segala kejahatan dan kemungkaran. Hanya padamu ya Allah kami berharap agar Engkau terimalah segala usaha murni ini dan jadikan ia sebagai amal soleh yang akan mendapat ganjaran pahala darimu. Ya Allah, seandainya dalam majlis ini terdapat ada yang mengundang kemukaan-Mu, maka ampunkanlah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami di antara hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendengar dan mengikut perkara yang baik. Ya Allah, Engkaulah cetusan dalam hati kami, rasa jijik dan benci terhadap najis dadah dan bahan-bahan lain seumpamanya. Ya Allah, peliharalah kami dari jauh dan jauhkanlah kami dari perkara yang membinasakan kami. Ya Allah, gunakanlah kesedaran kepada hamba-Mu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Berikanlah keinsafan kepada pengedar dadah durjana agar negara kami sentiasa selamat, aman makmur dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum tu Tuan Bun bagi pihak Masjid UK Perdana dan juga Majlis Gabungan Persatuan Penduduk UK Perdana, saya bagi pihak dua organisasi ini mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada saudara Bun kerana telah memberi bersama-sama untuk bersama-sama dalam program yang saya rasa ni amat baik sekali, terutamanya untuk masyarakat kita dengan dadah dan remaja. Memang dalam peringkat ini memang masjid dan NGO kita, Masjid Perdana memang seiringlah. Selaku saya pun merupakan ahli jawatankuasa JKPD dari Ampang dan memang perkara ini memang selalu kita buat bersama
in fact bersama dengan pihak-pihak jawatan kuasa JKM dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara Bun kerana memberi peluang dan ruang untuk Masjid UK Berdana dan Majlis Gabungan Berdana bersama-sama dalam program ini. Terima kasih. Wallahu a'lam. Intro je. Okey, terima kasih Tuan Ngasri. Itu dia Tuan Ngasri, saya kenal dia pada tahun 2007 masa dia datang pada AGM. Masa itu saya duduk di Sri Baiduri ya. Pada saya anggap satu luar biasa lah. Macam kita kalau nak datang AGM, penduduk di tempat kita tinggal pun kita tak datang. Dia orang luar boleh datang AGM tempat lain. Pada saya itu satu yang luar biasa. Tapi bila saya dah mula berkenalan dengan dia dia memang lagi luar biasa daripada apa yang saya nampak tu lah. Jadi dekat UK Perdana memang dari segi masjid pun 10 tahun, 11 tahun dia berdikit-dikit dia buat bersama dengan Datuk Ismail selaku pengerusi Persatuan Penduduk. Terlalu banyak lah. Kalau dia bukan setakat macam orang politik, tapi dia kerja pun lagi banyak. Kadang-kadang kami di masjid pun tak tahu masa bila dia kerja, masa bila. Itu memang pelik, saya tak tahulah. Kalau Rahsia. Alhamdulillah, kami di bersyukurlah ada orang macam Tuan Ngasri ni yang hatinya sentiasa dengan masyarakat. Cuba Alhamdulillah. Jadi saya rasa sangat sesuai beliau menjadi sekarang dia jadi Nazir. Baby yang dia buat 10 tahun bersama-sama dengan rakan-rakan lain, Pak Haji Ismail. Baiklah, mungkin ramai yang kat luar macam dah menonton, ada juga macam isteri saya share dengan kaunselor-kaunselor di sekolah saya di sekolah juga. Siapa yang tengok tu tengok je lah, mungkin ada yang berminat. InsyaAllah, kalau benda ni akan sentiasa ada dalam Facebook saya, jadi kalau dia tak boleh sempat petang ni pergi shopping ke apa ke, dia boleh tengok bila-bila masa saja di Facebook. Okey, kita macam saya cakap tadi, Wan, Fuad, Din dan Puan Ju, Tuan Ngasri pun sekali, memang saya punya cara ni santai. Kita tak terlalu rigid sangat Boleh je nak mencela ke, nak menambah ke, nak bertanya ke, kita okey. Kita buat satu macam sharing session. Mungkin kita boleh start dengan Encik Din kot, dari segi sebab dia ketua, ada benda. Encik Din nak pakai slide ke tak hari ni? Ataupun nak? Boleh pakai slide saya. Okey. Mungkin saya sharekan slide untuk Cik Din. Mana Cik Din punya slide? Saya yang ini. Okey, Cik Din akan okey Cik Din. Nampak ke Cik Din? Slide? Nampak. Nampak Cik Din bagi tahu bila nak tukar. Okey. Ini ini statistik mungkin boleh tengok kemudian. Ini taktik guna dadah dalam serbuk minuman di pasaran di sekolah. Ya, silakan Cik Din. Assalamualaikum dan selamat petang. So first sekali saya ucapkan terima kasih lah kepada Cik Bun kita panggil Tuan Bun lah, dengan Tuan Haji Nasri. Kita pun ada 2-3 kali program lah. Yang saya pergi Canak Sotong tu program squad saya dengan MPAJ. Itulah first time saya Canak Sotong, tapi itulah tertidur pula, penat sangat atas tak pernah Canak Sotong. Sotong selalu banyak, asal campak je dapat sampai tertidur dah. Tapi saya tak menang lah gold bar tu. Dia punya UK Perdana ni, dia punya aktiviti dia hari-hari pun menarik. Tuan Haji Nasri ni saya dah banyak kali lah program, kita pun ada buat ceramah di Masjid UK Perdana. Pameran tu memang setiap tahun, cuma tahun ni yang paling mencabar lah macam saya. Betul. Kenalkan diri, saya Muhammad Izzuddin daripada Ketua Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam. Jadi kalau dulu kita banyak program bersemuka, tapi tahun ni kita tak ada program bersemuka. Semua program dijalankan secara digital. Even pameran kita pun, pameran di peringkat sekolah pun tutup, tapi fungsi dan peranan unit pencegahan dan kesedaran awam ni terus berjalan seperti biasa. Di mana kita bagi ceramah dalam bentuk macam ni lah, Google Meet, dan kita juga ada sediakan beberapa video. Setiap dadah tu dalam pameran dadah tu dalam bentuk digital. Kalau dulu orang datang ke pameran, kali ni kita buat video dan kita bagi kepada setiap sekolah untuk ditontonkan 5 minit before class, so diorang akan tengok untuk dia pendedahan lah, peringatan. Baik, saya terangkan sikit lah fungsi unit pencegahan ni. Selain daripada pameran digital ni, kita juga ada ahli squad yang bergerak secara aktif di kawasan Ampang ni dalam usaha membantu buat masa ni sebabkan tak ada program. Jadi kita punya squad ni adalah squad prihatin, di mana diorang mengagihkan bantuan-bantuan
kepada asnaf, ibu tunggal, frontliner dalam masa yang sama dia buat edaran bantuan makanan tersebut, dia juga akan bagikan maklumat secara hard copy lah, itu flyers dan poster kepada dalam makanan tu dia akan letak sekali lah. So fungsi pencegahan ni tidak terhenti walaupun PKP, malah kita sekarang dalam usaha untuk menarik perhatian. Kita juga ada akaun TikTok, kita buat TikTok supaya kita dapat merge lah dengan apa info sekarang. Sekarang ni mungkin budak-budak kalau kita bagi ceramah dia tak nak dengar. Tapi kita bagi talk dalam konsep TikTok, Instagram. Sebab tu kita create kita punya pameran digital supaya budak boleh tengok dalam handphone dan sebagainya. Tu antara peranan-peranan. So hari ni saya cuma nak bagi tahu mungkin kepada penonton, ibu bapa, apa yang dah berlaku antara dulu dan sekarang. Sebelum ni saya ada borak dengan Cik Bun kan, kita ada pasal data baru, masih lagi ada orang kata dah lama ganja, benda-benda tu makin lama makin slow down dah kurang. So apa yang nak saya terangkan sini adalah dadah yang digunakan untuk pasaran remaja. Kenapa remaja? Kenapa budak sekolah? Sebab golongan-golongan ni adalah golongan yang paling cepat terpengaruh ataupun mudah direkrut. Bahasa santai, senang nak rekrut budak sekolah ni, remaja ni. Kalau nak rekrut orang-orang umur 50, contoh saya ajak Cik Bun jomlah kita hisap dadah ni, tak adanya. Jadi dia tukar teknik. So ini adalah contoh, kalau kita dapat next slide, dadah ekstrak jus buah-buahan. Kalau Cik Bun boleh next. Ini yang ekstrak jus buah-buahan ni baru? Yang ni dia bagi kita baru lah, tapi dia dah masuk lah daripada tahun lepas lagi. Jadi kita cuba bagi pendedahan. So dia bentuk dia macam, kalau konsep dia kalau tuan-tuan tahu pil ekstasi, nama depan tu adalah pil. Jadi dia bentuk dalam bentuk fizikal. Maksudnya dia masukkan pil tu dalam mulut, tapi bila makin lama dia dah tukar. Dia macam ada R&D lah orang panggil. Dia R&D kan ekstasi ni ke dalam bentuk jus. Kalau tuan-tuan perasan ada satu berita dulu tangkapan air dalam botol Upi Ipin tu. Upi Ipin tak ada masalah, tak salah. Air dalam tu. So jus, dia dalam bentuk jus dan dia ada bau sama macam jus. Kalau flavor dia anggur maka bau dia anggur. Kalau flavor dia mangga, dia mangga. Jadi dia jual macam mana tu? Dia jual dekat kedai ke ataupun jus ni tak ada jual dekat kedai. Dia bukan pasaran macam kedai. So dia dapat dekat kelab-kelab malam. Dia dah sama macam nak dapatkan ekstasi, tapi cuma ekstasi tu dah di-upgrade dalam bentuk jus. Lebih mudah untuk pengedar, untuk buat edaran. Lepas tu lebih sukar untuk especially family lah, untuk kesan. So dalam dadah yang ditangkap baru-baru ni disyaki mengandungi dadah MDMA, ketamin, pil ekstasi dan Elmifa dalam satu jus, dalam satu bancuhan jus. Okay. So perisa buah-buahan tu dia dah masuk lah terus dalam tu. So dadah yang ni, kalau dulu dadah ni tak ada rasa, tapi dadah sekarang dia ada bau. Ada bau mangga, ada bau jus. Kalau saya letak satu jus air mangga dengan satu jus air mangga kedai mamak, dengan kedai mamak contohlah kita biasa extra joss, kita beli extra joss kan. Bau dia sama. Kalau extra joss kita beli kedai mamak, tapi yang ni berada di kelab-kelab malam. So kalau dalam kelab malam orang order air jus mangga, macam pelik. Sebenarnya jus mangga ni lah dadah ekstrak buah-buahan. Cik Din, kalau yang ni dipanggil dadah ATS, amfetamin ke ataupun golongan opiat? Mana satu ni? Yang ni dia NPS, New Drug, dadah baru. Stimulan lah, ATS lah. ATS betul. So dia lebih pada dadah ketamin pun ada dalam tu. So dia ada dadah MDMA, dia ada kalau positif ni syabu pun dia akan positif lah. So di antara, nampak kalau dalam slide tu dia kata dia ada memiliki perisa. Dia ada jus mangga, coklat, teh lemon, macam-macam rasa lagi. Kalau tak ada ni, rasa dia apa? Sedap? Pahit ke? Wan, kalau ATS ni? Kalau makan macam tu je? Dia dadah ni dia tak ada rasa lah. Dia sebenarnya tak ada rasa. Dia tak ada flavor. So kalau Puan pernah try Wan ATS ni? ATS ni yang saya pernah try zaman saya, syabu ada lah. Syabu ada Ketamin, kalau yang perisa jus mangga coklat ni saya tak cuba lagi lah. Dek, kalau Cik Din, kalau
syabu ni kategori mana? Opiat ke ataupun, sebab saya tengok statistik yang paling banyak sekarang ni 60% daripada dadah adalah daripada ATS yang jenis stimulan yang dadah baru. Betul lah? Dan 36% daripada opiat lah. Opiat ni daripada heroin apa semua. Jadi dua kategori ni setengah ikut statistik memang dah dekat 90% lah. Yang lain ganja tu mungkin sikit dalam 3%. Betul Encik Dian? Ni dia lebih pada metafetamin lah. Dadah jenis metafetamin ni. Iaitu dadah jenis syabu semua ni. Syabu ni popular lah sekarang ni. Mungkin zaman Fuad dulu syabu, zaman Fuad dulu pun dah ada dah syabu ni. Cuma sekarang ni dia dah di-rebrandingkan ke dalam bentuk jus. Kalau Fuad dulu, zaman-zaman Cik Fuad dulu mungkin diguna dadah syabu ni, orang panggil still lagi guna cara Chase the Dragon. Chase Dragon macam mana tu Encik Fuad? Betul Fuad? Buat cerita, saya tak pernah try lagi ni. Chase the Dragon ni selalunya pada heroin. Kalau syabu ni dia jenis pakai botol. Jenis pakai botol yang letak dalam kaca tu, botol kaca tu. Tu syabu lah. Yang kebiasaan yang dulu saya guna syabu dalam botol tu lah. Ataupun dalam timah plate pun boleh juga. Itu sajalah yang saya guna masa dulu. Dia jenis pakai botol macam kena ganja jugalah. Cuma bezanya botol dia kecil. Dia ada kaca. Jadi dia akan letak dekat kaca tu, bakar dekat kaca tu. Jadi isap sedut kat situ lah. Dia ada letak air sedikit. Begitulah cara penggunaannya. Mungkin ada yang lebih kreatif, ada cara-cara yang lain tu saya tak berapa pastilah. Kalau saya dulu saya guna macam tu lah. Cara yang macam tu lah. Sebab saya dalam jus mungkin untuk memudahkan dia menjual dan untuk cover sikit rasa macam dia pertama sekali untuk mengaburi. Ya, mengaburi. Mungkin orang mengaburi yang mungkin pihak penguasa tak perasan, orang ramai tak perasan kan. Hanya orang yang tertentu yang tahu, yang macam biasa ada di clubbing, orang yang biasa masuk clubbing ni akan faham benda-benda macam ni. Jadi kalau orang yang tak tahu pun tak tahu juga. Okey Din, boleh teruskan Din? Habiskan. Okey. So macam Fuad kata tadi lah, kalau zaman dia nak kena ada plate besi, plate timah, nak kena ada kaca. Cuba tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, dadah sekarang dia ambil dalam bentuk jus. Maksudnya dia hanya perlu bancuh dan minum je. Dia tak perlu apa-apa equipment lain. Jadi dadah ni digunakan untuk rekrutmen, dadah yang mudah. Dia senang nak rekrut. Maksudnya kalau saya jumpa Tuan Nasri, saya bagi syabu, Tuan Nasri tak nak ambil, confirm. Tapi kalau saya bagi dia satu air minuman, dan dia pasti akan minum. Cuma tak adalah orang kata kalau pergi masjid minum air jus positif, tak pernah lagi saya dengar lah. Tak mungkin ada. So kita berada di tempat yang betul. So bila kita berada di tempat yang salah, kalau kita minum air jus mangga di tempat yang salah pun boleh positif. So yang ni dia gunakan untuk merekrut. Senang, tak perlu nak bakar. Chase the Dragon ni dia kejar asap tu dulu. Bila penagih ni bakar, dia asap tu keluar and then dia kejar asap tu. Masa dia kejar asap tu dia sinonim dengan Chase the Dragon. So ni tapi tak best lah, tak boleh kejar-kejar minum macam minum air sirap. Zaman sekarang dia minum air terus naik ke kepala lagi cepat. Dia punya feel tu lagi cepat tapi mahal. Berapa satu botol? Dekat masjid ada ketum? Kat masjid ada ketum Tak ada. So dia dadah ni dia gunakan untuk club lah, lebih pada ecstasy. So family pun susah nak detect. Okay, saya nak kita bayangkan sekarang ni, tak apa, saya next slide dulu, saya ambilkan slide ni. Okay. Nanti kita bola. So yang saya tunjuk hari ni adalah tangkapan ni yang dah ditangkap. Jadi apa? Tangkapan di sekolah. Tangkapan di Ampang. Tangkapan. Yang tadi tu. Okey. Sorry ada. Dia apa tangkapan tu tangkapan di Ampang. So hari ni kita sebab saya fokus pada UK Perdana kan. So tangkapan ni semua tangkapan yang di Ampang. So yang ni tuan-tuan gambar sekarang ni adalah contoh packaging.
contoh packaging ni. Okey. So contoh packaging ni Berhenti maksudnya resource pada? maksudnya contoh packaging ni tak macam dululah. Orang dulu mungkin letak dalam straw tapi Selangor pun dah tak boleh pakai straw. Dulu orang jual dadah dalam straw, potong straw simpan dalam tu. Sekarang ni dia tukar packaging. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau packaging ni ditukar dalam bentuk-bentuk macam ni, siapa nak tahu yang dadah tu dah ada kat rumah kita. So yang ni adalah orang kata R&D ataupun perubahan trend pengguna dadah. Kalau berjauh sangat beza dengan dulu. Ganja, ekstasi dalam bentuk biji. Yang ni dia dah convert kepada packaging yang lebih pada digunakan sos cili ni, contoh sos cili ni dia potong dan dia keluarkan dan masukkan dadah dalam ni untuk packaging. Jadi kalau kena tahan polis ataupun sos ni jatuh dalam bilik sekalipun, tak ada siapa boleh detect. Ya. Jadi vape saya pun risau kak. Anak saya ni anak saya 16 tahun, sama umur dengan masa Fuad ambil dengan Wan sekali. Dia pun duk sibuk main bola sekarang, main futsal. Ya Den, tu kan Den. Dadah vape dadah vape ni tangkapan masa PKP 1.0 tu lah, tapi dekat kawasan Ampang saya rasa dia ada certain yang mengeluarkan cecair vape THC ni lah. Yang vape ni adalah THC. So tapi kita ada berbuat beberapa operasi dan tangkapan-tangkapan ni masa ni vape ni tidaklah terlalu banyak kan. Ini dah boleh hantar pakai Grab je sekarang. Den? Okey, yang ni saya ambil cerita pada masa PKP 1.0 dulu. Masa dulu sebenarnya banyak tangkapan untuk orang, selalu kita masyarakat tanya kan, senang ke ambil dadah ni? Kita tak terlibat dadah, mesti kita rasa mana nak ambil dadah, macam susah je kan. Sebenarnya dia tidaklah sesukar yang disangka. Masa 1.0 itu mana dadah ni dia order menggunakan aplikasi WeChat, WhatsApp, Snapchat, macam-macam. Sebenarnya macam-macam lagi apps yang kita tak ada dalam handphone. Sebab tu dia order guna WhatsApp and then dia guna GrabFood untuk hantar. Jadi kalau tuan-tuan perasan ada satu roti canai tu, dalam roti canai tu tengah-tengah lapisan tu ada dadah. Jadi dia hantar guna roti canai tu dapat dekat rumah, sebenarnya dalam tu ada dadah. So ni adalah teknik ataupun cara hantar dadah yang latest lah. Kalau pembawasan tu dalam botol tu juga sebenarnya ais lemon tea tapi sebenarnya air yang telah dibancur dengan dadah. Ceritakan sikit pasal WeChat ni, Den. Okey, maksudnya dulu kalau trend dululah, kalau zaman-zaman Fuad ni, dia orang order ni, dia kena tunggu tepi jalan, betul Fuad? Kan? Betul. Tunggu tepi jalan dan ada waktu tertentu dia orang kena datang. Dalam pot. Dia kena tunggu dalam pot. Maksudnya dia tunggu dalam pot sampai pusher datang. Sekarang ni tak payah, kita order je. Order dia guna WhatsApp. Contohlah bila bila contoh saya nak order dadah, saya kenal nombor Fuad, saya jawab WhatsApp, Fuad pun hantar. Jadi benda tu mudah untuk transaction tu berlaku. Cara hantar gunakan benda-benda macam ni lah. Din ada cakap pasal kalau macam WeChat ni yang bagusnya, kalau dia dah message tu lepas 5 minit dia akan hilang, dia tak boleh trace. So kadang-kadang ada parents yang dia check handphone anak. Betul, tapi kadang-kadang kita tanya, apa yang tuan check? Bila dia check, dia kata, anak saya check, tak ada pun WeChat, tak ada pun Facebook, tak ada pun Snapchat. Snapchat ni satu apps yang bila kita dah baca, selepas 5 second atau 7 second, message tu akan automatic padam. Tak boleh baca dah. So kalau kita ambil handphone anak kita buka Snapchat tu, tak ada conversation dalam tu. Sebenarnya conversation tu dipadam secara automatic guna apps tu. Macam Mission Impossible lah. Lepas letak telefonnya, telefon terbakar. Sama juga macam WhatsApp.